Bagaimana mengetahui penyebab dan simptom resdung dan jenis-jenis rawatan yang anda boleh dapati. Bersama saya pagi ini, Dr. Zubaidi Haji Ahmad yang telah berada di talian, merupakan pengamal perubatan. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Ya, selamat pagi. Baik Doktor, kami difahamkan lebih kurang 60% rakyat Malaysia mengalami penyakit resdung. Mungkin Doktor boleh terangkan sendiri penjelasan tentang penyakit resdung itu sendiri. Terima kasih. Resdung ataupun sanitasi ini adalah satu masalah yang lazim di seluruh dunia. Seperti yang telah dinyatakan tadi, dianggarkan 60 hingga 65% Malaysia yang mengalami resdung. Bagaimanapun daripada jumlah ini, kurang daripada 5% yang mendapatkan rawatan dan tidak mahu berjumpa doktor kerana menganggap gejala resdung hanya sesama atau alahan biasa. Jadi resdung ini boleh ada dalam peringkat yang rendah, sederhana ataupun peringkat yang agak kuat. Sebenarnya terdapat perbezaan antara resdung dan sesama walaupun mempunyai tanda yang hampir sama, iaitu hidung berair ataupun kerap bersin. Apa yang membezakannya, sesama selalunya dia akan hilang selepas menjalani rawatan menerusi pengambilan ubat-ubatan. Ia akan datang semula dalam jangka masa yang agak lama. Berbeza dengan resdung ataupun sinusitis, selalunya ia akan hadir secara kerap, terutamanya apabila seseorang itu terdedah kepada allergen yang menyebabkan resdung. Keadaan ini disebut sebagai chronic sinusitis. Apakah penyebab dan apakah simptom jika seseorang itu terdapat resdung dalam tubuh badannya? Ya, apabila badan kita berhadapan dengan allergen, iaitu bahan yang menyebabkan alergi, ia akan membebaskan histamin yang merupakan bahan kimia yang semula jadi di dalam tubuh kita untuk melindungi tubuh daripada allergen ini. Bahan ini boleh menyebabkan resdung dan gejala-gejalanya lah, antaranya ialah hidung sentiasa berair, bersin, mata menjadi gatal. Selain daripada debungan pokok allergen ni, kadang-kadang dia termasuk juga debu ataupun habuk apabila kita membersihkan rumah, ataupun bulu daripada haiwan peliharaan kita, seperti contoh kucing, ataupun asap daripada rokok, asap daripada kereta kalau kita berada di jalan raya. Jadi gejala utama resdung ni sebenarnya adalah antaranya lah yang biasa kita tengok, batuk sampai kadang-kadang kerongkong tu menjadi gatal sepanjang mata. Kadang-kadang dia boleh menjadi singa, menjadi gatal, dan kadang boleh menjadi tersumbat. Hidung kita pula tu ada lelehan air ataupun mucus kita sebut. Mata menjadi gatal, selalu rasa nak garu je, hingga menyebabkan mata kita menjadi merah. Bersin pula tu sampai melampau, dah terlalu kerap dah, kadang-kadang sukar dah untuk dihindarkan. Simptom yang lain tu kemungkinan hidung menjadi tersumbat sebab lendir dan kahar tu hingga sukar hendak dihembuskan. Jadi hidung ni macam tersumbat dan suaranya mungkin agak sengau begitu. Antara rawatan-rawatan yang mereka boleh dapat untuk mengubati penyakit resdung ni bagaimana? Kalau di Malaysia ni, kita selalu mendengar bahawa ada rawatan gunakan asam yang kadang dimasukkan di dalam telinga. Saya rasa itu adalah kepercayaan yang tidak betul lah, sebab selalunya rawatan resdung ataupun sinusitis ni kita menggunakan ubat-ubatan seperti antibiotik, antihistamin ataupun ubat anti-analgesik bagi mengurangkan keradangan. Selain daripada itu, kita boleh meminimumkan kesan alahan ini dengan ubat-ubat untuk membuka ruang yang tersumbat. Kebanyakan sinusitis dapat diredakan dengan rawatan menerusi antibiotik yang berfungsi untuk membunuh kuman yang bergerak. Sebaliknya, jika tak dapat dirawat dengan ubat-ubatan ni, saya rasa eloklah pesakit pergi berjumpa dengan pakar ENT bagi melihat punca sebenar masalah ni. Di samping itu, kita juga mencadangkan bagi mereka yang cuba untuk mengelakkan atau untuk mengurangkan kekerapan mendapat sinusitis atau resdung, kita boleh mengamalkan minyak habatus sauda. Jadi minyak habatus sauda ni adalah bertujuan dan berkesan akan keradangan. Kandungan anti radang kita dapat dalam minyak habatus sauda ni yang dapat mengelakkan hidung tersumbat, kegatalan hidung dan kerap bersin kerana alergi di kawasan hidung. Ada 4 kaedah yang kita amalkan lah bagi mereka yang nak amalkan ni. Dia boleh kita ambil terus ke dalam mulut, sebab dia yang ada ni kita letakkan antara 13 hingga 15 titik masuk terus ke dalam mulut kita, ataupun kita masukkan bersama dengan air, kita campur sikit dengan madu, ataupun kita boleh menggunakannya sebagai diffuse, masukkan dalam mesin, jadi uap ni kita sedut perlahan-lahan untuk mendapatkan kelegaan daripada saluran pernafasan.
Dan terdapat juga cara urutan yang mereka boleh menggunakan minyak batu sawda. Boleh kongsikan antara cara-cara urutannya untuk mengubati poin-poin resedung itu sendiri? Ya, bagi mereka yang ingin mencuba urutan, boleh ambil sedikit minyak batu sawda pada jari. Sebelum tu bersihkan muka, letakkan pada jari sikit. Gunakan dua jari telunjuk di kawasan kening atau bahagian dahi, kemudian urut lawan jam sehingga 20 saat. Kemudian urut arah yang bertentangan selama 20 saat secara perlahan. Ini untuk frontal sinus. Bagi bahagian sinus yang paling dalam sekali, ataupun ethmoidal ataupun sphenoid, letakkan dua jari telunjuk di kawasan tulang hidung dan urutkan ke bawah perlahan-lahan dan ulang selama 20 saat. Yang terakhir itu untuk bahagian maxillary sinus, letakkan dua jari telunjuk di bahagian tulang pipi. Pastikan selaras kedudukan dengan telinga dan urut perlahan-lahan dengan membuat bulatan kecil. Kemudian letakkan dua ibu jari di pipi dan letakkan di bawah tulang pipi selama 20 saat. Ya, okey. Mereka mengalami sinus, ya. Bagi mereka yang ingin mendapatkan produk minyak batu sawda ini, bagaimanakah caranya, doktor? Ya, boleh, penonton boleh mendapatkan minyak batu sawda ni keluaran Olive House daripada ejen-ejen seluruh Malaysia dan sebenarnya sama ada di Semenanjung Malaysia atau Sabah dan Sarawak. Kita boleh juga dapat ejen di Brunei dan di Singapura. Selain itu, kita boleh juga membuat pesanan melalui nombor yang tertera di KK TV atau membuat pembelian secara online iaitu di www.afiat.com. Doktor difahamkan kalau kita mempunyai penyakit resedung ini, kita tidak boleh diubati secara seterusnya. Jadi adakah kalau kita menggunakan minyak batu sawda ini, penyakit kita akan terus hilang ataupun dia akan datang balik? Dia kena faham bahawa minyak batu sawda ni adalah sebahagian daripada cara untuk mencegah sebenarnya ataupun untuk mengurangkan keterukan apabila mendapat sinusitis. Jadi bagi mereka ada masalah resedung yang kronik, sebenarnya kita cadangkan berjumpa dengan doktor dulu. Doktor akan memberikan antibiotik, antihistami dan anti keradangan yang lain. Cuma untuk mengelakkannya atau mengurangkan selain daripada ubat-ubatan tu, kita boleh, sebagai contoh tadi, kita boleh buat diffuser, kita boleh mengurut bagi mempercepat penyembuhan. Itu saja. Kalau doktor tidak keberatan, boleh kongsikan sekali lagi cara-cara urutannya kita telah tontonkan pada Selamat Pagi Malaysia ini. Ya, cara urutan menggunakan minyak batu sawda untuk masalah resedung ni, dia ada 3 tempat yang kita nak buat. Pertama sekali di bahagian dahi itu, frontal sinus kita panggil, letakkan 2 jari telunjuk di atas itu bahagian dahi. Kemudian lawan jam selama 20 saat. Kemudian yang bertentangan selama 20 saat secara perlahan-lahan. Bagi bahagian sinus yang lebih dalam iaitu ethmoidal dan juga ethmoid dan sphenoid sinus, letakkan 2 jari telunjuk di kawasan tulang hidung dan urutkan ke bawah perlahan-lahan dan ulang dalam masa 20 saat. Bagi maxillary sinus iaitu tulang pada muka kita ni, letakkan 2 jari telunjuk di sebelah tulang pipi. Pastikan dia selaras dengan kedudukan telinga dan urut perlahan-lahan dengan membuat pusingan bulatan kecil. Kemudian letakkan 2 ibu jari di pipi dan di bawah tulang pipi selama 20 saat. Jadi kita buat urut tu perlahan-lahan, 1 hari, 2 kali atau 3 kali bagi mempercepat penyembuhan ataupun mengurangkan sakit kepala ataupun lendiran yang ada pada hidung kita. Baik, mungkin terakhir sekali doktor boleh kongsikan wawakan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia mengapa mereka perlu mendapatkan produk minyak batu sawda Olive House. Ya, minyak batu sawda ni sekarang kita ada promotion lah untuk mereka yang ingin mendapatkannya. Bagi mereka yang selalu mengalami resedung atau sinusitis ni, selain pada ubat-ubatan yang diberikan, minyak batu sawda ni memang baguslah untuk kita mengelakkan ataupun kita mempercepatkan penyembuhannya. Kadang-kadang sinusitis atau resedung ni mengambil masa yang agak lama sikit terutama apabila dah ada kahak warna hijau, dah ada jangkitan kuman dan sebagainya. Ubat-ubatan tu harus perlu diteruskan. Cuma minyak batu sawda ni membantu untuk mempercepatkan penyembuhan untuk mengurangkan sakit di kalangan sakit sinusitis ataupun resedung.
Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Zubairi Haji Ahmad, pengamal perubatan. Segera dapatkan produk Habatus Sauda di laman saur mereka www.afiattoyou.com. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat